Okay, hello semua. Video sebelum ni, yang hari ni saya dah cerita yang pasal apa tu, Rafizi. Benda senang, dia menyusahkan. Kita nak, saya bagi analogi, kita nak makan macam ni, tapi dia nak cara pusing macam ni. Okay, saya go straight to the point. Okay, dia ada beberapa kategori. Saya pernah buat video ni 3 bulan lepas ataupun 2 bulan lepas masa Padu nak launch kan. Okay, macam mana cara nak bagi subsidi bersasar. Okay, memanglah kita have to move towards subsidi bersasar, tapi tak adalah sampai kena ambil data padu, sampai tengok job mapping, nak tengok orang tu duduk Sungai Tinggi, Kuala Selangor, Kerinci, Bangsa South, lepas tu net disposal income, apa semua tu. Benda sebenarnya boleh, kalau nak buat analisa untuk more towards census atau demografi atau pola penduduk, bolehlah guna padu. Okay, untuk subsidi bersasar, saya just fokus pada minyak, okay, petrol. So itu yang Rafizi cerita. Okay, so geng-geng Walanon, okay, memanglah subsidi petrol tu lebih kurang dalam 2 bilion sebulan yang kerajaan kena tanggung. Jadi sebab tu dia kata, Rafizi cakap nak guna padu ni sebab nak kurangkan subsidi minyak tu, okay, ataupun in other words dia apungkan, lepas tu subsidi yang dia jimat, kerajaan jimat tu dia nak bagi pada orang yang layak ataupun orang yang perlukan. Okay, so idea tu bagus. Okay, memang dari dulu pun kerajaan nak buat masa di zaman Najib pun. Tapi masalahnya dia nak gunakan padu, okay, dengan dia punya geolocation, dia punya tu, itu yang orang question. Okay, saya just in a simple word, going straight to the point. Kan kita ada beberapa kategori, yang IKC ataupun yang terima, kita katakan yang IKC miskin tegak ataupun asnaf tu, okay. Lepas tu kita ada yang golongan yang terima BRIM ataupun STR, lepas tu golongan-golongan yang B40 yang atas sikit dengan M40, lepas tu yang T20. Of course yang T20 tu mungkin tak layak lah, okay. Tapi dia ada questions between M40 dengan B40. Okay, sebelum pergi ke situ, yang IKC tu kalau katakanlah government bagi contohnya lah RM500 ke RM700 sebulan, kalau subsidi minyak tarik, okay, just buat simple ini, I'm just orang kata simplifying a lot, okay. Tapi ideanya, contoh orang yang pergi kerja, okay, katakan daripada Shah Alam pergi KL, ataupun daripada PJ pergi Kelang, ataupun Johor Bahru pergi Pasir Gudang, ataupun Tuaran pergi KK, ataupun Sungai Petani kerja dekat seberang perai, ataupun Butterworth kerja dekat Kulit. Lebih kurang distance kebiasaannya, okay, majority okay, lebih kurang dalam 20 hingga 40 km sehala. So maknanya dekat 80 km ataupun 60 km pergi balik. Of course kalau lagi pendek jarak, dia macam bell curve, okay, bagus. Tapi majority dalam yang tu. Ada juga yang travel 100 km ke atas, 200 km mungkin ada, tapi dia adalah minority. Okay, so kalau kita nak bagi subsidi, kita tarik subsidi, okay, katakanlah, okay, kebiasaannya kita spend dalam RM50 ataupun RM40 hingga RM50 seminggu, okay, untuk petrol, okay, untuk pergi balik tempat kerja. Sebulan kali dengan 4 minggu, okay, katakan 200. Tapi katakanlah pasal awal-awal ni kita nak memberi sedikit support kepada rakyat yang terkesan. Katakanlah kita ambil RM300, okay, sebulan. So RM300 tu boleh je bagi dekat IKC, dia orang dah ada information existing. So bagilah RM300 ni, ataupun nak bagi lebih pun boleh, sebab untuk golongan ni bantuan perlu lebih banding dengan golongan M40 atau T20 yang langsung sepatutnya tak dapat. So bila diapungkan, okay, yang golongan IKC ataupun yang zakat yang macam tu, tambahlah dia punya tu, mungkin instead of bagi 300, bagilah 400 atau 500. Yang golongan BRIM ataupun STR, instead of bagi 200-300, bagilah 400 atau 400.5. Okay. Lepas tu yang golongan M40 atau B40 yang atas sedikit, kan dia orang ada LHDN. Sebab tu saya letak kat sini. Okay. Kalau kerajaan, okay, boleh bagi EV on off, okay, dekat mana? Okay, EV charging facility dulu atau beberapa relief. Sebab tu dulu masa zaman Najib ataupun dulu sebelum-sebelum ni pun, okay, kita ada LHDN punya data untuk bagi personal relief ataupun apa-apa yang kita rasa sepatutnya kena bagi, macam contoh SSPN relief ataupun KWSP relief, ataupun masa COVID pun kita ada relief kalau RM1,000 ke RM1,500 macam tu. So untuk golongan-golongan yang B40 yang atas sedikit dengan M40, okay, kalau kita subsidi petrol ditarik, kenapa tak wujudkan satu kategori atau satu relief yang extra? Okay, kan straightforward. Just bagi katakan RM200 atau RM300 sebulan. So setahun contohnya lah, kalau kita ambil, kalau 200 2,400, okay, kalau kita ambil 300 dan 3,600.
So bagi relief kat sini. Jadi indirectly kerajaan boleh apungkan directly petrol, okay, dari pasal 205 sekarang ni mungkin pergi ke RM3.60 ataupun RM4 contohnya lah, okay. So kesan tu orang tak rasa, okay. Tapi kalau katakanlah sebab ini dia punya refund selalunya ambil setahun untuk dapat, jadi bagilah dalam bentuk kredit dahulu, mungkin untuk first 3-4 bulan bagilah sebagai, ataupun first 6 bulan bagilah RM1 atau RM2 dalam bentuk kredit dulu. Lepas tu cuma bagi, instead of bagi RM3,000, cuma bagi RM2,000 je sebagai claim, sebagai relief. Kan mudah. So golongan IKASE ataupun golongan zakat ni kita dah take care. Golongan yang mungkin BRIM, STR boleh juga beri sedikit tambahan. Golongan M40 ataupun B10, B20 yang kat atas tu boleh pakai LHDN punya method, okay. Yang T20 of course tak dapat lah, okay. Kecuali dari T20 dia masuk ke M40 atau M40 masuk ke B20, dan dia dapatlah lebih. So benda mudah. Kenapa kerajaan nak pergi corner sana, corner sini, pergi sana, pergi sini, nak tengok Jom Mapping, nak tengok Tanjung Keramat, Jalan Keramat, Tanjung Karang, Kuala Selangor, Sungai Tinggi, jalan apa lagi dekat Tuaran Tinggilan, ataupun dekat Kinabatangan, nak tengok sampai ke detail macam tu. Kan benda-benda ni mudah je. Okay? So subsidi kalau katakan even besok ditarik balik, tapi kalau kerajaan bagi dalam bentuk satu sebagai BRIM, sebab tu BRIM dulu diwujudkan sebagai orang kata, jadi dia boleh naikkan daripada RM200 ke RM400, RM500. So kalau Najib boleh buat macam tu, okay, kenapa kerajaan sekarang kan you all panggil STR, so bagilah lebih sikit untuk ni. Kenapa nak ambil masa, nak pergi study dulu apa semua? Susah sangat, rocket science ke? Orang pakai kereta, cuba kira per liter. Saya pernah buat video tu, okay. Katakanlah kita pakai Proton Saga atau Myvi, okay. Dia punya consumption berapa? Per 100 km, 9 liter per 100 km, atau ada yang 8 liter per 1 km. Kalau pakai motor, tapi kita tak ambil motor lah. Motor mungkin orang kata kurang sedikit dia punya penggunaan minyak. Tapi kalau biasa kan 8 liter, 9 liter per 100 km. Okay, so biasanya average RM40, RM50 atau RM60 lah, okay, seminggu. So sebulan dah lah RM200 atau RM300. So ambillah satu quantum, okay. Lepas tu berilah sebagai subsidi ataupun sebagai relief ataupun sebagai e-credit untuk orang kata untuk support. Jadi kalau kerajaan 1 April dia nak buat pun, tapi janganlah buat 1 April sebab nak raya, at least tunggulah lepas raya, 1 Mei contohnya nak buat. Tapi pastikan IKASE ataupun yang terima zakat dia dapat, so at least dia boleh tampung. Golongan yang BRIM atau STR dia pun dapat tampung. Untuk golongan B10 ataupun M40, sebab M40 ni dia terperangkap antara dua ni, okay. So ramai yang dalam M40 ni, tapi dia nampak macam kaya, tapi sebenarnya dia so untuk konsep tu bagilah sebagai satu personal relief, tapi itu dia akan dapat. Jadi untuk meanwhile bagilah dalam bentuk e-credit. Okay, as long as katakan dia income dia, ataupun sekarang ni income dia antara RM3,000 hingga RM5,000. I'm just taking some numbers, okay. You guys know the data better. So RM3,000 hingga RM5,000, okay. So kita consider sebagai M40, ataupun dalam kalau nak ikut formula Rafizi, kita kena tahu net disposal income. Okay lah, you nak tengok macam tu pun, so be it. But what I'm saying is between RM3,000 hingga RM5,000, kalau dia layak dalam LSDN, just bagilah RM100 setiap bulan ataupun RM200 setiap bulan untuk first 3 or 4 months. Lepas tu apa-apa yang baki tu jangan bagi dalam bentuk relief. Jadi at least people dah adjust kepada penarikan subsidi. Jadi harga minyak naik, at least dia masih boleh cover. Okay, so Dosem, please sit down with your minister, economy minister, do something. Don't make it too complicated. Data yang ada tu bagus. Saya kata boleh guna untuk census ataupun for few other analysis. Okay, tapi untuk subsidi besar ni, janganlah pergi corner sana corner sini. Okay, fikir-fikirkan.